barangkali tuan-tuan mesti tahulah ya, cuti sekolah bermula pada minggu hadapan, dan biasanya cuti sekolah ni tuan-tuan meriah dengan bermacam-macam aktiviti. Tapi yang paling meriahnya ialah aktiviti merisik, aktiviti bertunang, aktiviti nikah kahwin. Biasa macam itulah ya. Memang tak dapat dielak lah ya. Ada yang buat kecil-kecilan, ada yang buat sederhana, ada yang buat besar-besaran. Bukan setakat majlis yang besar, orang pun kadang-kadang namanya pak besar, mak besar dan sebagainya ya. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan bincang satu tajuk yang cukup menarik pada petang ini, iaitu kekasih, isteri dan ibu. Dan untuk mengumpasnya bukan saya tuan-tuan, selayaknya ahli-ahli panel. Apapun tuan-tuan dan puan, dalam majlis ini, dalam studio pada petang ini, kita ada tetamu-tetamu, ada penonton-penonton studio, iaitu daripada Pergerakan Kebajikan Wanita Islam Bangsar, daripada Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq Bangsar, ataupun namanya Perwiba. Ya, kita ucapkan selamat datang kepada penonton-penonton daripada Masjid Bangsar ya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya perkenalkan panelis-panelis pada petang ini, tak lain tak bukan. Di sebelah kiri saya sebagai panelis yang pertama, yang berbahagia Brigadier Jeneral Datuk Jamil Khair Bahrom, pengarah Kagan. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gandengan Datuk Jamil ialah yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Fazlah Khamsah, pakar runding motivasi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, gandengan yang cukup mantap tuan-tuan untuk bicarakan tentang tajuk kekasih, isteri dan juga ibu ya, yang telah pun kedua-dua ahli panel melalui zaman-zaman sedemikian ya. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kemusykilan yang di rumah lah ya, ada kemusykilan, bolehlah hubungi kami di talian bebas tol 1-800-88-6636 ataupun emailkan soalan anda, hantarkan kepada alkuliah@tv3.com.my sebagaimana tertera di kaca TV anda sekarang. Apapun, saya nak buka tirai dengan soalan pertama untuk Datuk J. Kita rengkai-rengkai lah ya, Datuk J. Permudahkan ya. Permudahkan ya, yang jangan susah-susahkan. Kalau kita lihat Datuk, saya cerita bab kahwin ni Datuk, saya tak pernah jumpa lagi orang yang nak kahwin ni dijumpa kat stesen bas, dia berkenan, pegang tangan, bawa jumpa Tok Gadi, kahwin. Tak pernah lagi. Tak pernah. Tangkap basah dah. Tangkap basah pun dia proses juga. Proses. Mesti dia kenal dulu sebelum kahwin, kemudian dia bertunang, ada tempohnya, kemudian sampailah peringkat dia kahwin, dan ada proses lepas kahwin pula. Dan ini insya-Allah Datuk akan melahirkan rasa kasih sayang, rasa lebih tanggungjawab sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 21. Minta Datuk huraikan, silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah, tidak lupa kepada Perwiba daripada bangsa ini, Persatuan Wanita Pergerakan Islam daripada bangsa yang turut serta pada petang ini memeriahkan. Biasanya kita jarang ada penonton dalam studio ni. Tapi pada hari ini kita nak cakap soal tadi ya, cerita pasal tentang tajuk yang berkaitan dengan kekasih, isteri dan juga ibu. Saya mungkin tak banyak nak cakap ni, Datuk Fadilah ni dalam bab-bab ni pakarlah ya tuan-tuan, bab kekasih, bab isteri, bab ibu. Tetapi sebagai mukadimah, meletakkan tapak perbincangan kita pada petang ini dalam rancangan Al-Kuliah, mudah-mudahan menjadi renungan dan juga menjadi pengajaran, pengiktibaran kepada kita sekalian. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 ya Tuan Pengurusi Ustaz Fauzi ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa di antaranya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Surah Ar-Rum ni Allah ulang banyak kali, Allah menceritakan, Allah menyebut tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuk di antaranya Allah kata alam, termasuk binatang, Allah katakan dengan daratan, lautan, sebagainya, bukit bukau, gunung ganang. Allah ceritakan, Allah sebutkan tentang persoalan ini. Tetapi yang kita nak fokuskan dari antara ayat Ar-Rum surah ayat yang ke-21 ini, Allah katakan bahawa di antara tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan daripada diri kamu itu, daripada kalangan kamu itu, isteri dan juga suami. Maknanya berpasang-pasang dalam kehidupan. Litaskunu ilaiha, untuk kamu duduk bersama di dalam rumah tangga tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan ada di sana, bila duduk sebumbung pula, duduk sebumbung ni Allah campurkan pula dua perkara yang besar, iaitu mawaddah dan rahmah. Cinta, kasih sayang. Tertanam begitu hebat, kekal dalam rumah tangga. Bayangkan bagaimana suami terasa tak penat pun,
Tak pernah rasa penat pun. Pagi dan petang keluar rumah balik, bawa sesuap makanan untuk anak dan isteri. Kalau tidak ada rahmah dan kasih sayang, cinta dan kasih sayang, mungkin barangkali dia kata nyampah aja. Aku cari penat bagi makan apa semua. Baik yang isteri duduk di rumah berehat. Mungkin barangkali begitu. Tetapi Allah, oleh kerana dah Allah campakkan cinta dan kasih sayang di dalam kehidupan rumah tangga tersebut, maka sebab itu kita melihat kehidupan rumah tangga yang lama bahkan semakin subur, semakin terasa kehebatan kehidupan rumah tangga. So, kalau kita nak perhatikan ayat ini ya Tuan Pengurusi ya, kalau kita melihat secara klasiknya ataupun kita melihat secara yang terbiasa kita tafsirkan, Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, itu ialah dalam pengertian Allah menjadikan Nabi Adam, kemudian mengikut tafsir. Dalam beberapa ulama tafsir telah menjelaskan, apabila Adam diciptakan, lalu dalam keadaan Adam tidur, Allah keluarkan ataupun Allah ciptakan Hawa daripada tulang rusuk Adam. Cuma bila nak bincang tulang rusuk ni, ada orang sebab pengurusi dikata pasal tulang rusuk ni mudah bengkok, mudah patah. Cumanya hal yang seperti itu satu hal tafsiran. Hal yang lain saya sudah nak sebutkan bahawa apabila berada di tulang rusuk ni dalam pengertian terlalu dekat dengan kita. Kita nak berjalan, kita bawa dia, kita kepit dia, kita gendong dia, kita bawa bersama. Maknanya pengertiannya pasangan itu terlalu rapat. Nabi Adam diciptakan pasangan. Tuan-tuan, hebat dalam syurga ni. Dalam syurga ni mala ainun ra'at, tidak ada mata yang pernah tengok, tidak ada telinga yang pernah mendengar, tidak ada pemikiran yang pernah disampaikan. Macam mana hebat syurga. Kalau ada telinga kata, aku pergi Allah pergi bercuti baru ni, hebat bercuti. Habis macam mana? Cuti baru ni dia kata macam syurga, kan? Macam syurga, kan? Gambaran syurga yang kita sebut tak sama dengan gambaran syurga Allah. Maknanya hebat. Tapi Nabi Adam dalam kehebatan syurga itu rasa masih lagi ada kekurangan. Sehingga Allah ciptakan kepada Adam itu pasangan yang namanya Hawa. Yang Allah kata tanda-tanda kebesaran Allah diciptakan kepada kamu pasangan. Yang di antaranya matlamat pasangan tadi tidak lain dan tidak bukan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah ciptakan dengan dalam keadaan mawaddah, cinta. Tak cukup cinta, Allah padukan lagi dengan kasih sayang. Sebab kalau cinta ni barangkali Tuan Pengurusi ya, dia cinta ni di peringkat awalan. Betul lah ya. Peringkat waktu tengah berkenal, itu cinta. Peringkat baru tengah bertunang, kan? Tak kira lah bertunang dengan siapa sekalipun. Sebab ni tadi pasal ialah pengurusi gunakan short form sekarang ni Datuk. Datuk F, Datuk J. Saya pun tak tahu sejak bila bermula sejarah short form ni. Kan? Biasanya orang panggil penuh, kan? Datuk Muhammad Fadilah Haji Kamsah, kan penuh begitu. Ini dah tinggal Datuk F ya, Datuk. Datuk pun dah terasa bila pendek tu macam umur muda ya. Begitu. Tuan-tuan ya. Apabila kita melihat, tak kiralah dengan siapa tunang. Pada masa itu yang tertanam hebat, yang bersemarak hebat dalam diri kita ialah cinta. Tetapi tengok ya, dia sebab cinta ni dia ada hubung kait dengan rasa perasaan, kemudian ada hubungan duduk bersama, hubungan seksual dan sebagainya. Tetapi bila dah menjangkau umur-umur yang 60, masuk kepada 70, mungkin barangkali dalam suasana itu kalau kita nak bincang soal cinta tu, nak sebut pun pengurusi tak pun nak sedap dah. Geli telinga dah pun. Kan? Kalau lah kata yang atuk yang umur 75 bisikkan kepada apa 67. Katakan gitulah kan. 67, 57, 47 gitulah. Kalau nak bisikkan begitu, kan dia rasa buang terbiat ke atuk kamu ni. Kan? Pasti ada umur begitu. Tak boleh nak sebut dah cinta, tak ada dia tak nak. Tetapi kenapa ada di sana kekuatan semakin hebat rumah tangga itu bersemarak? Semakin rasa sunyi dia kalau ditinggalkan walaupun sekejap. Isteri pergi market terasa sunyi, suami di rumah, suami pergi market, isteri di rumah rasa sunyi. Di umur 60-70 tadi, kerana ditambahkan di sana kekuatan cinta. Bukan hanya sekadar cinta, ditambah kekuatan yang namanya kasih sayang. Sebab itu mungkin barangkali dalam peringkat-peringkat yang dah lepasi tua itu, sehingga tidak ada mungkin perhubungan dalam bentuk yang lain, ialah kita duduk bersama, bersembang, makan sekali, teman, minum teh petang. Perasaan yang ada pada waktu itu yang cukup tebal, duduk di hadapan ialah perasaan kasih sayang. Maka sebab itu barangkali dalam surah Ar-Rum ni Allah menjelaskan, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah kata tanda-tanda untuk kaum yang mau berfikir. Mereka yang nak berfikir. Berfikir dalam pengertian nak tengok betapa kebesaran penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan tuan-tuan kalau tidak ada proses pernikahan, pertunangan, proses daripada kekasih jadi sebagai isteri, jadi kepada ibu. Kalau tidak ada proses itu berlaku, main sedap aja,
Bahasa nak kahwin-kahwin macam binatang lah, bukan nak kahwin. Bahasa nak jumpa kena kenal, lepas tu tinggal. Yang perempuan begitu juga, jumpa laki-laki pagi, tukar yang petang pula, tukar yang malam. Akhirnya kita tengok dunia ni akan jadi apa. Maka sebab itu bagi kaum yang pandai berfikir, penciptaan yang Allah jadikan berpasang-pasang ini mempunyai penciptaan yang cukup indah, cukup hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Datuk Jamil, Datuk J. Tapi itulah ringkasannya. Sekarang semua dunia SMS ya. Kadang-kadang nak ringkas. Kita pergi Datuk Muhammad Fadilah Kamsah ataupun Datuk F lah ya. Kalau kita lihat Datuk, memang dia sebut cinta ni banyaklah. Pepatah Melayu pun dia sebut tak kenal maka tak cinta Datuk. Ya, Datuk mesti kenal dulu isteri Datuk kan, baru cinta, kemudian baru kahwin. Tak kenal maka tak cinta. Sebab tu ada 3 proses tadi. Supaya kita kenal hati budi pasangan kita dengan lebih mendalam. Supaya datangnya cinta, mawaddah, kasih sayang sampai umur 60-70 tahun. Ya. Tapi kadang-kadang Datuk, ya, masa sebelum kahwin ni semua cantik. Ya. Kentut pun wangi. Tak ada yang busuk, semua wangi. Tapi bila dah kahwin, terselah segala-galanya perangainya yang sebenar Datuk. Terselah. Sebelum kahwin nak pick up anak Pak Imam. Tiap-tiap hari pakai songkok je. Dah kahwin baru tahu pakai seluar pendek dalam rumah. Sebelum kahwin penyayang apa semua. Lepas kahwin tahu pengganas rupanya. Nak tanya Datuk ya. Apakah dari segi psikologinya kesan terhadap pasangan terbabit jika sekiranya sebelum kahwin begini sifatnya, lepas kahwin begini, terselah rupanya. Apa kesan psikologi? Silakan Datuk. Terima kasih Ustaz Fauzi, panel gandengan, Datuk JK dan hadirin-hadirat yang ada dalam studio dan ada di rumah. Ya, terima kasih banyak-banyak soalan yang sangat menarik. Tak kenal maka tak cinta. Betul lah tu. Ya, cuma saya nak sebut di sini bahawa ramai orang terlupa untuk mengenal diri dulu sebelum sibuk mengenal pasangan. Ya, kalau orang tak kenal diri, macam mana nak cinta diri? Itu sebabnya ramai orang yang tak kenal diri, dia sabotaj dirinya. Dia sabotaj dirinya dengan, katalah orang lelaki minum arak, ngisap okok, cakap lucah, cakap celupa, orang perempuan tak tutup aurat, yang mengumpat, mengata. Dia semua mensabotaj diri. Artinya kita nak mencampakkan diri kita dalam neraka. Itu namanya sabotaj diri. Jadi kalau kita sabotaj diri kita jadi hodoh. Jadi macam mana orang nak sayang kat kita? Macam mana orang nak mengenal kita dengan cara yang positif kalau kita tidak sayang pada diri kita? Justru secara rumusan kecil di sini ialah kita kena berbakti pada diri sebelum sibuk nak mengenali dan berbakti dengan orang lain. Itu satu. Yang keduanya, untuk kita benar-benar kenal akan pasangan, kita kena kenal dengan cara yang berpackage, dengan menyeluruh. Kenal hati budinya, hati dulu. Hati budinya itu. Itu kalau dalam bahasa psikologinya EQ dia, emotional quotientnya. Apa yang menyebabkan dia suka? Apa yang menyebabkan dia benci? Apa yang menyebabkan dia merajuk? Apa yang menyebabkan dia marah? Apa topik yang dia tak suka? Isteri saya yang saya cinta itu, yang saya sayang itu, dia pantang kalau dengan topik poligami. Bukan dia tak suka, cuma dia kalau boleh dia nak sokong. Dia nak tahu kenapa cakap je, kenapa tak cakap supaya saya pinangkan. Itu yang saya terkedu dia buatnya. Punya baiknya orang perempuan tu, jarang jumpa tu. Saya pun belum jumpa sekalipun. So, itu kena kenal. Dari pergi hati budinya. Kemudian kena kenal cara dia berfikir, IQ-nya. Itu nak package, nak kenal orang tu. Cara mana dia berfikir? Dia ni cakap simple ke, fikir cara kompleks? Dia maaf saya orang kampung. Dia fikir cara kampung ke cara orang bandar? Itu cara lokal ke, cara lokal ke, cara global. Itu kena tahu. Itu dia punya IQ. Kita juga kena dia punya RQ. Ni yang disebut oleh Ustaz Fauzi tadi. Kalau nak mengurat anak Pak Imam, rupanya inilah trik Ustaz Fauzi pakai songkok sampai sekarang, kat TV pakai songkok. Jumpa tempat lain, pakai songkok juga. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, comel. So, sebenarnya, ini kita kena tahu dia punya RQ. Religious quotientnya. Dulu IQ, EQ dah tahu dah. Religious quotient. Tahap atau aras kesolehan orang ini kita kena tahu. Bukan dari lihat di luar. Dari kawan rapatnya. Dari teman-teman sekolahnya, dan sebagainya. Kita kena tahu dia punya RQ. Memanglah bila dah disebut sebagai cinta itu buta, dia kadang tak nampak semua ni. Dia nampak yang cantik aja. Tapi saya tak setujulah dengan Ustaz Fauzi kata kentut wangi, saya tak setuju. Bukan kentut wangi. Dia tahan lah, dia boleh tahan. Mana boleh kentut wangi? Itu dah, saya kata khurafat tu. Itu dah. Saya tak, betul ke? Kentut wangi. Contohlah contoh. Jadi, ini yang saya baca satu kajian yang sangat cantik. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa pasangan yang bahagia selepas kahwin 5, 10 tahun, 15 tahun, dia buat kajian. Ini pasangan yang berbahagia, yang memang harmonis. Dan mereka dikumpulkan dalam satu kumpulan dan diuji. Dan didapati bahawa pasangan yang berbahagia ini ada paling minimum 15 kesamaan. Kau
Bila saya sebut tu pada isteri saya, dia pun sibuk kira. Kita ada 17 lah kesamaan. Isteri saya walaupun sama dengan saya, tapi belum tumbuh janggut. Belum tumbuh janggut setakat ni. Jangan fitnah. So, ada 15 kesamaan. Jadi petang ni, ya, para penonton yang di rumah, ya, yang ada dalam studio, cuba catat. Apakah kesamaan antara anda dengan pasangan? Ada rupanya. Dan memang, ini yang saya dapati juga hasil kajian saya sendiri. Rupanya, orang perempuan ni boleh kita iktibarkan sebagai makhluk satu alam. Ini soalan asas, Ustaz Fauzi. Kenapa sebelum kahwin berbeza, selepas kahwin berbeza? Orang perempuan makhluk satu alam. Sebelum kahwin macam itulah, selepas kahwin lebih kurang samalah. Ya, kalau sebelum kahwin dia tak pandai masak, lepas kahwin pun serupa lah. Serupa aje. Ya, mi segera mata kebau, mata lembu, mata kebau. Ya, dia tukar-tukar aje. Ya, sekali-sekali mata kambing kot. Ya, ni dia. Tapi orang lelaki makhluk dua alam. Jadi saya kadang ditanya oleh wanita yang kahwin baru 3 minggu, berkenalan 3 tahun, bertunang 2 tahun, selepas 3-4 minggu nak bercerai. Saya kata kenapa? Orang yang saya kahwin langsung tak sama dengan orang yang saya kenal. Maksudnya, contohnya, lepas tu saya pun bagi dia penerangan. Orang lelaki, ini dia penjelasan lah. Salah satu cara penjelasan. Orang lelaki semasa belum kahwin, dia cuba nak menambat hati pasangan. Dia buat sebaik mungkin. Itu yang kadang-kadang, yelah, kita nampak macam memang best sangat sebab dia nak tambat hati pasangan. Bila sudah berumah tangga, ini dia. Orang lelaki yang bertanggungjawab, dia sudah sibuk nak tambat hati Allah. Ni aku ada tanggungjawab sekarang. Jadi dia sibuk dia tanggungjawabnya dengan kerjanya, dengan yang lainnya, sampai terlupa nak menambat hati pasangan. Jadi itu pun satu benda positif. Dia sibuk nak menambat hati Allah. Sebenarnya, itu kena ingat. Ya? Jadi kita kena husnuzon dalam konteks ini. Ya? Memang orang lelaki memang berbeza. Sebelum kahwin dengan sudah kahwin. Ya? Jadi orang perempuan kena faham. Dan di sinilah, ini dia. Mauduk ataupun isu yang terakhir yang saya nak sebut di sini ialah, ikut kajian psikologi. Bila orang berumah tangga, walaupun dah kenal 10 tahun sebelum berumah tangga, selepas berumah tangga, kebanyakan mereka akan mengambil masa antara 1 hingga 5 tahun untuk berkenalan semula. Ya, untuk resosialisasi. Ya, artinya berkenalan semula. Dan di sinilah kita akan terperanjat. Saya dah buat kajian. Orang yang sudah kahwin 15 tahun, 20 tahun. Cuba tanya, ya, apa kuih kegemaran suami? Apa warna kegemaran suami? Apa penyanyi kegemaran suami? Ya, apa artis kegemaran suami? Contoh. Apa macam-macam. Orang perempuan mungkin dapat 70-80%. Orang lelaki nak dapatkan 20% markah pun susah. Dia tak kenal isterinya walaupun 20 tahun. Sebab, ini dia. Sebab dia sudah mengambil kata orang tu jalan yang pintas. Ini tak apalah, dah kahwin, aku dah ini okeylah. Aku sekarang kena fokus pada yang lebih penting. Allah, tanggungjawab pada anak-anak. Kurang beri tanggungjawab pada perhatian pada orang rumah. Itu sebabnya kita kena didik balik. So saya minta orang perempuan tolong didik pasangan. Didik dalam arti kata, you nak mereka pamerkan perkara-perkara yang you harapkan mereka pamerkan. Didik mereka. Orang perempuan suka kalau disentuh. Jangan tunggu malam-malam tertentu saja. Orang perempuan dia suka dapat hadiah tanpa tunggu hari lahir. Ya, walaupun kecil hadiah itu tapi sangat penting. Ya, contohnya lah, you didik suami atau pasangan dengan cara yang hikmah pada waktu-waktu yang munasib. Ya, waktu minum petang, waktu baring-baring, waktu lepas selesai kegiatan teknikal. Ya, ini yang penting. Jadi waktu itulah waktu yang mustajab, waktu yang munasib ya untuk mendidik pasangan. Barulah kita benar-benar mengenali satu keduanya, dapat mengharapkan sesuatu yang sewajarnya. Kalau tidak, macam tak kenal laki-laki ni sampai bila-bila. Wallahualam. Terima kasih, Datuk. Itulah tuan-tuan, maknanya setiap perkahwinan walaupun sudah kahwin, kita kena lalui proses muhasabah diri supaya cinta, mawaddah, kasih sayang bertaut semakin rapat, semakin erat. Itulah tajuk kita. Kekasih, isteri dan ibu. Kita tengok iklan dulu. Kalau orang yang belum sadar ni, kalau bolehlah saya nasihatkan, elakkanlah daripada yang orang yang menghisap dada ni. Pencampuran, pertamanya pencampuran. Kita jangan, kalau boleh orang tu menghisap apa semua, elakkan daripada kita menghisap. Hisap lala biar orang jangan hisap lagi. Boleh kasih kita mati.
Euromoda dan Gulatil Silk House, gedung pilihan fabrik terunggul di Malaysia, kini mengadakan jualan mega sempena musim perayaan yang akan tiba. Jangan lepaskan peluang ini dan dapatkanlah hadiah dengan pembelian RM500 ke atas. Kunjungilah cawangan terdekat kami. Mari kita gama-gama, awakan majena, kita pakai gigi. Mari kita sapu hadari, bismillah dekat di hati. Kunjungi Perkampungan Hadari Kelantan 2006 di wakaf Mek Zainab Kota Baru Kelantan 18 hingga 20 Ogos ini. Mari mana-mana. Mari. Hidupnya penuh kemewahan. Keluarganya juga tidak dilupakan. Saya nak bagi apa je mak dan ayah saya dan adik-adik saya minta. Cintanya sukar diramalkan. Cubalah kau appreciate orang yang sayang kat kau. Saya tak pernah janji apa-apa dengan awak. Adik tu saya ni siapa? Siapa awak? Amirah Zulfa. Awak memang tak layak untuk disayangi awak. Sabtu 10 malam dalam Cereka Rama di TV3. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana masih setia bersama kami dengan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuknya Kekasih, Isteri dan Ibu. Barangkali kalau anda sekarang bergelar kekasih, bergelar isteri dan juga bergelar ibu, elok sangatlah tengok Al-Kuliah pada petang ini, ya. Dan rasa tak meriah kalau kita tak bagi peluang kepada penonton-penonton di studio daripada Masjid Bangsar Perwiba. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hajar Rukiah ingin menanyakan soalan. Okey, perkahwinan adalah ikatan kasih sayang yang menghalalkan hubungan di antara lelaki dan wanita dalam memenuhi tuntutan lahiriah dan batiniah. Okey, namun baru-baru ini timbul pula isu yang mana suami rogol isteri. Jadi apa ulasan Datuk? Sekian, terima kasih. Terima kasih Hajar Rukiah. Dia tak sebut mana Datuk, Datuk J ke Datuk M. Saya sebut Datuk J lah, ya. Isu suami rogol isteri. Nak sebut pun saya takut. Pakar rogol. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Hajar Rukiah, ya, yang sudi untuk turut mengambil bahagian pada petang ini. Kita bicarakan, ya, soal ialah dalam paper keluar, dalam televisyen pun keluar dibicarakan. Bahkan di masjid-masjid, di surau-surau, di kedai kopi pun dibincangkan suami rogol isteri. Yang duduk dalam kedai kopi pun naik pening dah. Macam mana dia katakan, bukan pening kerana kopi dia tu, tak. Pening pasal apa, tajuk ni macam mana boleh jadi macam tu, suami merogol isteri. Yalah, mungkin barangkali sebenarnya saya pun tak apa nak setuju sangat kalau kalimat ini digunakan, suami merogol isteri. Sebab kalimat rogol ni buat pengertian yang begitu dalam. Maknanya ialah kalau dalam rogol mengikut istilah perundangan negara boleh disebat. Dan bahkan dia kalau umur je masih lagi dalam lengkungan yang boleh disebat dan kemudian dipenjarakan sekaligus dan dipandang jijik oleh masyarakat. Cumanya mungkin barangkali kita nak bagi satu kesedaran kepada para suami dan juga para isteri. Sebenarnya dalam hubungan tanggungjawab suami isteri di rumah, yang Allah sebutkan tadi, Allah campakkan mawaddah dan rahmah itu, kasih sayang yang Allah bagi, Allah campakkan rasa cinta yang menghalalkan perhubungan lahiriah dan juga batiniah. Dalam lahiriah bagi makan, bagi minum, menyediakan pakaian, menyediakan tempat tinggal, kenderaan yang baik dan sebagainya. Semua ini dalam konsep yang disebutkan dengan lahiriah, termasuk memberikan pendidikan dan sebagainya. Tetapi dalam konsep yang disebutkan dengan batiniah, Islam juga tidak ketinggalan dalam membicarakan dalam hal yang seperti ini. Cumanya mungkin barangkali sifat malu terbersih yang begitu tebal di dalam masyarakat Melayu terutamanya. Kita jarang nak cerita ke anak-anak kita bagaimana dalam struktur tubuh badan. Daripada mula lahir pun dah berbeza. Yang kalau Datuk Fazila kata ada beberapa persamaan, 15 kata dia ikut disebut. Kan persamaan-persamaan. Tetapi ada tempat-tempat yang berbeza. Bahkan bila mana tumbuh besar berlaku, anak-anak lelaki dah sampai kepada akal balik, anak perempuan dah sampai akal balik, struktur tubuh semakin lagi berubah. Tubuh badan mereka yang perempuan membentuk, bagaimana bentuk susuk tubuh seorang perempuan. Sebab tu kalau kita tengok baju perempuan, dia berbeza dengan baju lelaki. Kan? Ada pelit di sana, pelit di sini, membentuk struktur tubuh tersebut. Maka daripada itu, kita biasanya kita menyembunyikan rasa malu sehingga kadang-kadang anak-anak tu juga tidak memahami daripada organ tubuh dia tu, kegunaan-kegunaan dan juga keperluan-keperluan kepada organ tadi. Begitu juga kita melihat, oleh kerana sifat malu ini semakin menebal, yang laki-laki pun tak faham tentang struktur tubuhnya, anak perempuan pun tak faham tentang struktur tubuhnya, begitu juga berikutnya sampai kepada alam perkahwinan. Sebab itu bila sampai di alam perkahwinan tu, dia tak faham pun.
Ada orang pergi ke, ini Datuk Fadilah betul ke tidak ceritanya, pergi ke klinik ya, pasal dah bersalin banyak kali. Doktor kata dah pasal tidur selalu, dia kata itu yang bersalin banyak kali. Jadi tak henti-henti, bukan banyak kali macam mana, tak henti-henti. Tak sempat habis pantang dah, kemudian dah selok baru habis pantang, mula mengandung lagi, dah banyak sangat anak. Akhirnya doktor kata jangan tidur sekali. Dia pun tak faham kan, tak tidur sungguh kan, tak tidur sungguh bersekali dengan isteri kan, sampai dah isteri pula mengadu pula Tok Imam pula kan. Dia beritahu macam mana saya nak tidur, sebab doktor pesankan jangan tidur sekali. Sebab dia tidak memahami maksud yang diberi. Sebab orang kita menggunakan kiasan yang terlalu dalam, sehingga sampai yang pasangan tu pun tak dapat memaham. Ada yang lebih teruk daripada itu lagi. Jadi maknanya dalam pengertian, bila kita sebut suami merogol isteri, yang saya tak berapa nak setuju menggunakan istilahan yang tersebut. Tapi Rasulullah SAW pernah menyatakan, apabila kamu mendatangi isteri kamu, jangan sampai seperti mana burung yang bertenggek di atas pasangannya. Nampak tak? Sebab kalau perempuan rajin memerhati burung lah, burung pun tak pernah perhati, ataupun malu perhati burung. Kan? Dia sebab kalau kita perhatikan ayam lah, ya, ayam. Ni di bangsa ni tak ada ayam lah kot kan. Tapi kita ayam tempat-tempat lain pun sama aja. Kita tengok dalam National Geography, pasangan-pasangan ini dia tidak mengambil dia sesuailah dengan keayamannya kalau dia ayam, sesuailah dengan keburungannya kalau dia burung. Tetapi dia manusia, maka di sana ada hal-hal yang Rasulullah peringatkan. Kenapa Rasulullah peringatkan? Jaga tubuh badan, jaga kewangian tubuh, jaga dia punya pemakanan sebagainya, jaga tempat tidurnya, alasnya, bau-bauan dan sebagainya. Semua ni nak membentuk ke arah, nak melahirkan satu keintiman. Yang tadi akhirnya, apabila dah ada persiapan masing-masing, tidaklah sampai yang Nabi kata, seperti mana kamu ya, burung yang bertenggek kepada dia punya pasangan dia. Sama juga mungkin barangkali saya nak katakan, suami ataupun isteri juga kena memahami. Jangan sampai kita makan dengan makanan yang seorang itu terasa kenyang, tetapi yang seorang masih lagi kelaparan. Makan satu hidangan, maka dalam hidangan tu, maka perhati-perhatikanlah yang pasangan suami kita tu dah dapat lauknya, isteri dah dapat dia punya kegulai dan sebagainya, yang masing-masing kedua-duanya akhirnya mengasai kenyang hidangan makanan yang dimakan pada saat tersebut. So dalam keindahan ini barulah kita nampak tak timbul istilah yang suami merogol isteri. Sebab itu Islam letakkan dalam hubungan seksual, kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kata Nabi, pada kemaluan seseorang diri kamu itu sedekah. Sebab satu hari Nabi kata kepada seorang sahabat, beberapa orang sahabat, dia kata pada kemaluan isteri kamu itu adalah sedekah. Nabi kata, sahabat kata, ya Rasulullah, apa pula sedekah-sedekah pula lagi ya Rasulullah? Aku pun seronok, isteriku pun seronok, jadi tak ada apa-apalah kan. Nabi kata, adakah tidak dikira dosa apabila kamu meletakkan diri kamu tadi pada tempat yang tidak sepatutnya? Maksudnya, apabila kamu melakukan perhubungan yang bukan suami dan isteri, adakah tidak berdosa? Maka jawab para sahabat, sudah tentu berdosa ya Rasulullah. Maka kata Nabi, kalau begitu, maka apabila kamu melakukan hal yang halal, maka Allah bagi juga pahala kepada diri kamu. Maka sebab itu, sedekah tu perempuan ya, kata ulama, seakan-akan kata Nabi, sekali suami isteri bersedekah tu, suami bersedekah lebih kurang 1000 ekor kambing. Tuan-tuan, jadi kalau kira banyaklah kambing-kambing yang telah disedekahkan kan. Jadi kalau begitu, so gambarannya saya nak bawa gambar pada petang ini ialah, maknanya istilah rogol ini mungkin digunakan agak-agak kasar sedikit, tetapi nak memberikan peringatan kepada kedua-dua pasangan, baik lelaki, baik juga isteri. InsyaAllah Datuk kita sambung lepas ni. InsyaAllah jumpa lagi selepas ini tuan-tuan. Terima kasih sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan kerana masih bersama dengan kami Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk Kekasih Isteri dan Ibu. Amat rugi kalau tuan-tuan tak ikuti sampai habis, sebab tajuk kita memang berkaitan dengan diri kita sendiri, sama ada kita seorang kekasih, isteri ataupun ibu, terbabit juga dengan suami ataupun bapa. Barangkali isu suami rogol isteri belum habis lagi ni. Saya rasa masih panas lagi bila kita bagi Datuk F lah mencelah pula bagaimana isu suami rogol isteri ni. Silakan Datuk. Terima kasih Ustaz Fauzi. Inilah ya, bagaimana timbulnya kisah rogol isteri ini ialah rogol bila
sesuatu hubungan seks itu dijalankan dengan paksa, isteri tak reda. Ini berlaku sebenarnya, boleh berlaku walaupun dengan suami isteri apabila kedua-duanya tak tahu tanggungjawab. Suami tak tahu tanggungjawab, isteri pun tak tahu tanggungjawab. Kalau isteri tahu tanggungjawabnya iaitu meredakan, kalau suami nak maka tak timbul rogol. Dan suami pula ini dia. Ikut kajian psikologi, orang perempuan sangat bersedia untuk mengadakan hubungan seks dengan suaminya kalau dia rasa bahagia, dia dapat cinta. Jadi petang bergaduh, disepaknya isterinya, malam nak ajak tidur sama. Itu yang isteri tak reda. Sebab dia masih terluka, tercalak. Ini isu yang kadang orang lelaki terlupa. Ya, awak isteri awak kena. Ini dia. Ini laki-laki yang, kalau suami yang rogol isteri, dia susah bahlul. Bukan toyol, bahlul. Memang bahlul. Ya? Jadi sebab orang perempuan ni, kalau saya ada kes yang saya counsel di mana dia sakit. Memang sengsara kalau hubungan seks. Tapi dia kata, saya reda sangat melakukan hubungan seks dengan suami saya, bersanggaman dengan suami saya. Sebab suami saya pengasih penyayang. Dia ni orang yang adil, romantik, dia tolong. Saya memang bersedia. Walaupun saya sakit, saya bersedia. Ya, mana tak timbul pun kisah rogol. Ya, sebab dia reda. Cuma akhir kalam dari saya untuk kisah rogol ni. Ya, orang perempuan yang suaminya baik, yang suaminya hebat, bertanggungjawab dan romantik macam Datuk J ni. Ya, ya. So, ingat ya, pesannya ialah datang sebelum dipanggil. Ya, pergi sebelum disuruh, buat sebelum diarah. Wah, sekarang ni arah ya. Dan yang penting beri sebelum diminta. Tak ada kena rogol insya-Allah. Ya. Allah, terima kasih Datuk. Ya, saya bila lihat Datuk J ni saya teringat insan-insan yang berkumis tebal. Laku sekarang Datuk, laku, memang laku. Mungkin Datuk nak tweet sikit tentang isu ada lagi ke Datuk? Ataupun mungkin saya sebutkan begini dan Musi ya. Dalam banyak pengajaran hadis yang tersirat banyak pengajaran yang patut kita faham. Kalau dalam biasanya dalam kebiasaan Melayu kita lah ya, lepas daripada majlis akad nikah ni, pasal Ustaz Fauzi kata ni minggu-minggu nak kahwin ni. Jadi elok-elok kita war-warkan sangat minggu kita hidupkan minggu ni dan minggu-minggu yang akan datang. Dia akan ada di sana taklid. Di antara taklid itu apabila saya meninggalkan isteri saya dengan tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Dalam pengertian bahawa boleh jatuh talak dengan mengadu dia kepada qadi apabila dia tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Maksudnya nak beritahu kepada kita bahawa apabila kegagalan suami memberikan tanggungjawab nafkah zahir dan juga nafkah batin, maka dia boleh pergi mengadu untuk mendapatkan penceraian daripada qadi. Ini dia antara faktor yang boleh dia minta untuk diceraikan. Dalam pengertian yang begitu dalam, maksudnya suami kena bagi tanggungjawab. Maka sebab itu kalau suami melaksanakan tanggungjawab batin ini, tak timbul satu persoalan yang rogol tadi. Dan isteri pula, Nabi peringatkan pula. Barang siapa isteri-isteri yang meninggalkan tempat tidur suami mereka tanpa keizinan, maknanya dalam keadaan tak diredai suami, tempat tidur tinggal tu, maknanya tuan-tuan bukanlah kata pergi market, pergi tak. Maksudnya pada malam hari ya, dia meninggalkan tempat tidur yang sepatutnya dia bersama dengan suami untuk tidur di situ, maka dalam keadaan tak redha, sehingga kata Rasulullah, malaikat melaknat sampai ke siang hari. Maksudnya kedua-dua hadis ini kedua-dua keadaan ini mempertautkan kepada kita bahawa tanggungjawab masing-masing perlu ada kesediaan, perlu ada persiapan. Maka sebab itu tak timbul yang Datuk kata tadi, kalau bila mana kita dah bersedia, berlakunya apa yang kita katakan rogol di antara suami dan isteri. Terima kasih Muzi. Terima kasih Datuk J. Banyak lagi lah isu-isu yang bakal kita katakan. Barangkali ada lagi penyoal kita, silakan untuk soalan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hajah Gazilah binti Ghazali ingin mengajukan satu soalan kepada Datuk ya, dari sudut psikologi, di mana terdapat anggapan sekarang ini banyak juga berlaku ya, perkahwinan di antara orang muda dengan pasangan yang berumur, dan juga setengah-setengah wanita ya berpendapat bahawa lelaki yang berusia lebih matang dan stabil dari segi ekonominya ya, dan suami yang lebih berusia juga dikatakan lebih romantis. Terima kasih. Tengok Datuk ya. Dia tengok Datuk saja. Sesuai soalan. Datuk berusia tapi romantis Datuk. Apa pandangan Datuk soalan tadi? Terima kasih yang bertanya tadi tu. Ajar sangat baik soalan ni. Memang betul lah yang orang tua ni romantik ya. Dia sabar. Sebab dia tak boleh selalu dia sabar. Dia kok kadang kena bertongkat-tongkat. Tongkat Ali, tongkat Jamil, macam-macam tongkat lah. Ya. Kadang kopinya bukan kopi jantan. Contoh lah ya. Baik, memang secara umumnya dari segi kacamata umum ke psikologi ke, orang tua ni memang biasanya lebih sabar, lebih stabil dan sebagainya ya, sebab fitrahnya gitu. Cuma
orang tua laki-laki berkahwin dengan orang perempuan muda dianggap normal lah dalam masyarakat kita tuan dulu, ya. Tetapi kalau orang perempuan tua, maaf, ya, berkahwin dengan orang laki-laki muda, tak normal dan bahaya, tak normal, ya. Ya. Tapi sebenarnya konsep skufu tu sebenarnya dalam konteks umur pun kena masuk sebenarnya. Ya, skufu dalam kacamata Islam tu masuk juga isu umur. Ya, tapi bila timbul isu bahawa pasangan laki-laki lebih tua berkahwin dengan orang perempuan yang lebih muda, ya, memang ini kadang jadi satu kata tu penerimaan masyarakat. Sebab ikut kajian di Lembah Kelang didapati bahawa orang perempuan berumur 28 tahun ke atas, ya, yang berjumlah mungkin 200-300 ribu, ya, mereka redha berkahwin dengan orang laki-laki yang 40 tahun ke atas. Macam Datuk J lah, ya, saya dah 50 tahun ke atas, orang tak nak dah, ya, dah kurang saham ni 40 ke atas ni, ya, general pula tu memang artinya kukuh lah, kukuh, ada senapang dan sebagainya, ya, so gitu, ya. Jadi apa nak buat? Apa nak buat kalau pasangan laki-laki itu sudah berumur, ya, pasangan perempuannya masih muda? Ini ada 2-3 perkara untuk menstrasikan dalam konteks psikologi. Satu, orang laki-laki itu kena meremajakan dirinya. Jadi Datuk J ni kena, ya, exercise, ya, kena makan telur dengan madu. Contoh-contohlah ni, meremajakan dirinya. Artinya katalah ambil orang 40-an, ya, laki-lakinya dan perempuannya 20-an. So yang 40-an ni kena meremajakan diri sampai umur 30-an. 35 ke. Yang orang perempuan pula kena mendewasakan dirinya. Lebih dewasa, lebih menuakan dirinya. Bau ngam. Ya, bau ngam dia punya keserasian dari segi zahir dan batin. Itu satu perkara lah. Dan kena faham pula cita rasa. Kena faham cita rasanya, cita rasa orang dewasa ni, dan orang laki-laki ni pula kena faham cita rasa perempuan muda ni. Kena faham. Ya, dia suka shoppingnya begini, so kena shopping dia kena ikut jalan tu, kena ikut. Ya, dan naik juga kena jalan. Yang hang sebut nak cari yang muda pasal apa? Contoh, ya. Dan yang penting juga ialah ini yang saya nak sebut, satu perkara yang kadang tak disebut. Saya sebut dalam konteks ilmiah, ya, dan psikologi ilmiah. Rupanya, ini Allah punya hebat. Rupanya, syahwat fizikal itu dikaitkan dengan kekuatan mental, ya, dan kekuatan produktiviti dan prestasi. Ramai orang tak faham ni. Jadi tenaga daripada syahwat, sebenarnya, kalau dijalankan dengan betul antara suami isteri, maka laki-laki itu akan bertambah kuat, akan bersama semangat, mindanya lebih hebat, prestasinya lebih cemerlang, ya, produktivitinya lebih hebat. Jadi itu sebabnya kajian di barat menunjukkan bahawa suami isteri yang kerap melakukan hubungan seksual dengan cara yang sehat, maka prestasi meningkat, penyakitnya sembuh, badannya sehat, umurnya dengan izin Allah bertambah panjang. Itu hebatnya, ya. Hebatnya perkaitan antara hubungan seksual itu dengan perkara-perkara lain yang kadang-kadang kita tak jangka pun. Justru, ni dia. Ya, bila kita nak memilih pasangan, ya, kena ingat bahawa jangka hayat satu di tangan Allah. Tapi jangka masa untuk aktif dalam seksual itu juga kena diambil kira. Jadi Datuk J, kalau misalnya minat dengan orang muda, kena bersedia. Ya, kena bersedia. Dari segitu supaya dapat faham. Ya, dan ingat, cuma pesan saya lah. Orang laki-laki yang sudah berumur ni, walaupun dia manja, romantik, sabar, berpengalaman, matang, tetapi mula cerewet. Sebab dia dah banyak kadang-kadang sifat-sifat atau tabiat-tabiat lama. Mungkin baik atau buruk yang susah nak dibuang atau dikikis, maka kadang isteri yang masih remaja itu kena segera faham. Kalau tidak, mudah konflik rumah tangga sebab orang tua ni cerewet tahu. Cerewet, ya. Setahu saya lah, saya belum tua sangat tapi dah mula cerewet. Wallahualam. Ya, nampaknya tuan-tuan, Al-Kuliah semakin panas, apapun kita berehat seketika. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana setia bersama kami sampai ke penghujung rancangan insya-Allah, dan kita masih bercakap tentang kekasih, isteri dan juga ibu. Dan pada petang ini saya sambung sikit, ya, Datuk J, kalau kita lihat pasangan yang paling romantis dah pastilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan isteri-isteri baginda. Dan disebut tadi, ya, suami berusia dan isterinya sangat muda, ibarat macam Nabi dengan Aisyah lah, ya. Dan boleh tak Datuk J ceritakan bagaimana romantisnya pasangan Nabi dengan isteri-isterinya? Silakan Datuk. Terima kasih saudara pengusi, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita melihat, ya, sebenarnya kalau membicarakan soal romantis Rasulullah dengan para isterinya, saya merasakanlah, ya,
romantis Nabi ini bukan, orang selalunya bila sebut romantis ni dalam bahasa begitu percakapan. Tapi tak, Rasulullah ni romantis dalam bahasa percakapannya, tingkah lakunya, teguran sekalipun romantis. Nabi menegur dengan bahasa yang cukup baik, dengan kalimat-kalimat yang bukan. Kalau kita ni mencegah-cegah aja. Dah sampai kepada satu tahap dah tak boleh nak bersembang elok dah. Suara dah naik tinggi-tinggi belaka dah, dan kalimat-kalimat yang keluar pun yang bukan lagi kalimat-kalimat yang baik, yang kita pun tak tahan dengar, dan kalimat itu akan kekal. Kadang-kadang terpahat dalam benak pemikiran kan. Dia terasa suami dia pernah sebut, dia teringat bahawa isteri dia pernah sebut kepada dia satu kalimat yang pelik-pelik. Kan, yang tak perlu saya sebutkan, tapi begitulah yang selalu kita sebutkan. Rasulullah tak, dalam tegurannya hebat, dalam marahnya pun hebat, romantis, dalam perlakuannya romantis, dalam perjalanan kehidupan setiap hari romantis, masa makan pun romantis, semuanya. Sehingga kalau tidak sebegitu romantis, masakan Nabi katakan kepada kita baiti jannati. Nabi kata my house my heaven, my house my paradise, rumahku adalah syurga aku, kata Nabi. Kalimat ini terlahir bukan kerana waktu Nabi duduk dengan Aisyah, waktu Nabi dengan Sofia, waktu Nabi dengan banyak lagi para isteri yang lain, rumahnya hebat, tak. Nabi pernah hidup rumah hebat, perempuan ya. Waktu Nabi mula berkahwin dengan Khadijah, perkahwinan dengan seorang janda hartawan yang begitu hebat, yang dikenali kekayaannya, sehingga Nabi sendiri membawa barangan dagangan. Nabi pernah hidup di rumah hebat. Sebab itu tak salah. Silakan. Rumah yang hebat, kita nak duduk dengan suami dan isteri. Tetapi kehidupan juga bukan rumahnya saja hebat. Orang yang berada dalam rumah itu juga perlu hebat. Kalau Nabi tadi kita katakan dalam tegurannya romantis. Betapa kita melihat Rasulullah nak tegur isteri. Iyalah dalam rumah tangga, saya teringat Datuk Fadilah selalu sebutkan, kalau tak ada cemburu ni, tak betul lah. Tak betul. Kalau isteri, I tak kisah pun. I open. Open minded, gitulah kan. Jadi kemana nak pergilah dengan siapa. Itu pun satu hal juga kan. Kena ada juga hal-hal yang berkaitan kecemburuan yang punya batasnya, jangan sampai terlajar. Sebab kalau kita tak ada cemburu ni, maknanya tak ada kasih sayang, tak ada sayangnya kepada pasangan. Suami pun serupa, isteri pun serupa. Tapi harus ada batas-batasnya, jangan sampai kepada melampau. Dan begitu juga balik pada tadi, Rasulullah nak menegur Aisyah dalam kesilapan. Maka Nabi pernah sebut dengan kalimat waktu Aisyah menyebut kepada salah seorang daripada isteri itu, oleh kerana salah seorang isteri Nabi itu dia ni pandai masak, Sofia pandai masak, tetapi agak rendah orangnya, tubuhnya agak sedikit rendah. Maka kata Aisyah, kamu suka sangat ke perempuan yang rendah tu? Kan? So kata Rasulullah SAW, kalaulah kalimat itu dicampurkan dengan air lautan, ya Aisyah, nescaya akan hitamlah air laut tersebut, kerana tak baiknya kalimat yang kamu gunakan untuk Sofia tadi. Cantik. Kalimat itu diingati sehingga sampai kepada kita. Hari ini kita amalkan. Tapi kalau kita lah ya, disebutkan tentang yang satu lagi kan, memanglah bahasanya cukup-cukup suami pula. Bahasanya tak, ingat tak ada dah, bahasa pelempang je dah. Apa saya, maklumlah sayang kepada isteri yang, tak tahulah Datuk ya. Orang yang dua ni, dia nombor dua tu sayangnya pula. Ada pengalaman? Tak ada lagi lah. Dengar cerita gitulah. Dengar cerita. Jadi kalau itulah keadaan yang kita perhatikan, bahawa bagaimana Rasulullah mengajar dalam teguran. Dan begitu juga Rasulullah sewaktu dengan anak cucu. Kita tengok anak cucu ya, yang saya nak sebut sikit hubungan sampai ke cucunya, nampak romantis. Nabi tengah semayang. Tuan-tuan, kita kalau semayang ya, anak melintas depan ayah tengah semayang, dilempang-lempang anak tu, kan? Dimarah-marah anak tu, ditegur-tegur anak tu dengan bahasa yang tidak baik. Tetapi Rasulullah, hal yang dibolehkan oleh Islam, oleh kerana Hasan Husain ni bersih, datang naik atas belakang Nabi waktu tengah semayang, sehingga lambat Nabi bangun untuk sujud. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah tadi sujud dipardukan, diperintahkan untuk dipanjangkan? Nabi kata, tak. Aku tadi sujud lama kerana nak mengizinkan dua orang cucu aku tadi naik atas belakang. Sebab kalau waktu naik tu terus bangun, kan jatuh cucu tu pula. Kan? Bukan persoalan sayang tu, tetapi oleh kerana hukum boleh untuk naik berada situ, Rasulullah membiarkan. Kerana sayang kepada cucu. Mungkin kita kata sayang cucu sampai biar begitu semayang. Tak juga. Rasulullah ada ketika Hasan Husain termakan buah-buah daripada hasil zakat yang disimpan di dalam tempat Baitul Mal. Makan buah kurma. Nabi masukkan jari, tangannya, keluarkan buah kurma sebiji tadi dalam mulut Hasan Husain. Apalah sangat dengan sebiji kurma. Tapi Rasulullah kata, kamu ahli keluarga Nabi, kamu ahli keluarga rumah Rasulullah, Ahlul Bait, tidak layak dan tak dibenarkan untuk makan daripada wang zakat. Tengok betapa keindahan Rasulullah. Romantis dalam menegur, romantis menegur isteri, romantis dalam menegur cucunya sendiri, dan begitu juga dalam proses pendidikan. Dan
banyaknya Rasulullah memuji dengan pujian yang cukup cantik, kan? Kita dengar cerita selalu perempuan ya, diceritakan bahawa Aisyah tu dipanggil dengan Ya Humaira sebagai orang yang pipi merah. Kan isteri pun kalau tak merah pun kita panggil pipi seronok juga dia, kan? Tapi kalau hitam kita panggil hitam, tak pernah seronok lah pula. Tapi namanya gambarannya dia mencari kalimat-kalimat, memberikan sesuatu yang sehingga orang bangga dengan kalimat yang digunakan. Romantis dalam semua kehidupan. Terima kasih. Terima kasih Datuk G. Memang jawapannya romantis sangat-sangat. Datuk F pula ya. Boleh tak buat kesimpulan dalam 1 minit setengah tu, silakan. Perbincangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dapat keberkatan dalam rumah tangga ya, kalau kita boleh simpulkan ya, kita kena ingat tanggungjawab. Orang perempuan, isteri ya, tolong lebihkan suami lebih dari segala-galanya, lebih dari mak bapak, lebih dari adik. Insya-Allah berkat. Dan suami pula walaupun sudah berumah tangga, kena lebihkan mak ya, lebih daripada isteri dan orang lain. Ini satu perkara lah. Yang keduanya ialah nak berkat rumah tangga untuk hebat, jadi kekasih isteri dan ibu itu yang serentak ya, kena patuh perintah Allah. 99%, 99% kes yang datang ke saya untuk minta kaunseling rumah tangga yang bobrok, berkonflik dan berantakan ialah suami atau isteri atau dua-duanya tidak patuh kepada perintah Allah. Dan yang ketiganya yang secara simpulan ialah untuk memberkati rumah tangga supaya bahagia dan redha Allah, tolong bawa ke dalam rumah tangga rezeki yang berkat. Rezeki kena berkat, ya, yang halal. Dan ingat tu ya, tolonglah bermaaf-maafan setiap malam sebelum tidur. Pegang tangan agar dosa gugur celah-celah jadi. Sebelum pegang yang lain, pegang tangan dulu. InsyaAllah, ya, wallahualam. Terima kasih Datuk Wallah Kamsah dan juga Datuk Jamil Khair. Tuan-tuan perempuan, itulah kesudahan kekasih isteri dan ibu ya. Mudah-mudahan kita faham dan mudah-mudahan kita buat muhasabah diri supaya kita jadi insan yang terbaik insya-Allah, suami terbaik, isteri terbaik, kekasih terbaik dan juga ibu dan bapa yang terbaik. Apapun perempuan, serangkap pantun daripada saya. Hidup bersama isteri biarlah sopan. Jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tali kasih sayang.